menariknya kalimah takut ini semua disebut dalam pelbagai maksud. Kalau kita ambil dalam bahasa Arab, kalimah takut ini Allah guna pelbagai. Antaranya dengan makna taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Antaranya dengan kalimah khasyah. Fala takhshawhum wakhshawni. Antaranya dengan kalimah khauf wa khafuni. Antaranya dengan kalimah seperti rah wa iyaya farhabun. Jadinya para ulama menyatakan bahawa Allah menggunakan bahasaan-bahasaan yang pelbagai ini kerana memberi makna yang tertentu. Bezanya apabila kita takut kepada Allah sebagai Khalik, Tuhan pencipta kita, berbeza dengan kita takut dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakannya. Takut kepada Allah dengan maksud kita pergi dan kita mentaati perintahnya dan kita sekali-kali tidak menderhakainya. Kita melakukan ibadat, kita sembahyang, kita syukur, kita tidak kufur, kita zikir, kita tidak lupa pada Allah. Itu mana kita takwa, kita takut kepada Allah. Sedangkan apabila kita kata kita takut kepada makhluk Allah, takut pada kawi, takut kepada neraka, takut kepada harimau, takut kepada singa, takut kepada kemalangan, takut kepada wabak dan seumpamanya, maka kita kena jarakkannya. Jadi beza antara takut kepada Allah dengan kita melaksanakan, kita dekatkan diri kepadanya, kerana kita tak ada tempat untuk kita lari daripada Allah. Adapun kita takut kepada makhluk, kita mengambil perkara yang membawa kepada kita dekat dengannya untuk kita jarakkan. Kita takut pada harimau, kita jangan dekat dengan dia. Kita takut kepada kawi sebagai contoh, kita berada di rumah masing-masing, menjaga penjarakan sosial. Begitu juga memakai penutup muka. Begitu juga kita mendengar arahan KKM, MKM. Kita juga tengok dan dengar nasihat para doktor yang bertauliah. Maka itu cara kita nak menghendakkan daripada takut. Jadi mukaddimahnya, apabila kita sebut takut kepada Allah, berbeza dengan takut kepada makhluk. Allahu'alam. Maknanya ada perbezaan yang disebut oleh Yang Muhammad Datuk tadi, di antara takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk. Takut kita pada makhluk, kita jauhkan daripada makhluk, Datuk. Ya, takut kepada Allah dengan cara kita takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini juga kita baca Yasin, kita bermunajat, itu juga sebagai tanda takut kita kepada Allah, untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita mengambil semangat daripada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaqbilu amwajal bala bil bukai wa tadarru, dan kamu hadapi gelombang bahaya ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan kamu mengadu dan kamu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak ingin melontarkan soalan pada Datuk sahaja, kita nak beri ruang kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang bertanya, yang mengajukan soalan melalui Facebook. Untuk itu saya persilakan Ustaz Hariri. Mungkin di sana ada soalan yang telah dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri. Baik, saya meninjau di ruangan komen di Facebook yang berbahagia Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dengan beberapa komen yang telah ramai yang telah menumpahkan. Baru berlangsung 40 minit tetapi 400 komen telah ditumpahkan dengan cadangan dan soalan yang diajukan. Namun saya telah pilih beberapa posting dan soalan untuk kita bangkitkan, iaitu ada hantaran yang menyebut bahawa lebih takut mana buta kepada agama lagi seseorang Muslim takut kepada COVID, melebihi takutnya kepada Allah membawa ia kepada syirik. Dan ada juga hantaran yang menyebut COVID bukan sahaja bawa penyakit, tapi turut membuatkan manusia syirik kepada Allah. COVID menyebabkan keadaan rohani dan akidah kita semakin goyang. Masyarakat sekarang dalam sedar tak sedar lebih takutkan COVID daripada takutkan Tuhan. Dalam tak sedar, melalui asbab COVID, umat Islam melakukan syirik kepada Allah, menghidupkan dan yang mematikan makhluk ialah Allah, bukannya COVID. Ini saya fikir adalah luahan dan pertanyaan yang boleh kita angkat kepada Yang
Bakri untuk menjawab, adakah takut kepada COVID ini bersalahan, bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang Muslim? Mungkin Datuk Seri boleh memberi ulasan. Okey, saya ucap terima kasih kepada soalan yang dikemukakan itu. Jazakumullahu khairal jazak. Yang paling layak menjawab soalan ini sudah barang tentu kita akan merujuk kepada nas-nas. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kalau cara Imam Syafi'i dia nak jawab soalan, dia akan kata bagaimana cara dia nak jawab. Kalau kita tengok dalam kitabnya Al-Um sebagai contoh, bila orang tanya dia soalan, dia akan kata qala Allah, kemudian dia akan kata qala Rasulullah, kemudian dia akan kata qala sahabi. Sebagai contoh, dia nak jawab masalah tentang qatlul zambur ataupun satu serangga dalam keadaan seorang itu berihram. Dia akan ambil firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang Rasul bawa pada kamu tu, maka ambillah. Lalu dia pun mengambil, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ambillah pandanganku dan pandangan ataupun ikutlah kepada sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepas daripada aku. Dan dalam hadis yang lain disebut iqtadu bil lazaini min ba'di, ikutlah dua orang selepas daripada aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Lepas tu baru dia ambil kata-kata Sayyidina Umar. Saya meminjam naratif ataupun cara istinbatat Al-Imam Asy-Syafi'i ini untuk jawab soalan ini ialah dengan satu peristiwa yang cukup makruf dan terkenal bagi pengkaji. Kisahnya bermula apabila Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pergi ke Syam. Akhirnya sampai di satu tempat dikatakan berlaku satu wabak. Wabak tersebut adalah yang dipanggil sebagai Taun Amwas atau Amawas, satu kawasan antara Jordan dengan Lebanon dan kawasan seperti itu. Bila Sayyidina Umar dengar sahaja wabak seperti itu, Sayyidina Umar tak jadi nak masuk. Bila Sayyidina Umar tak jadi nak masuk, maka Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah terus berkata, atafirru min qada'illah, adakah kamu lari daripada qada Allah? Adakah kamu lari ataupun kamu takut kepada qada Allah? Allah kalau nak suruh mati-mati juga. Kun fayakum, apa benda pun akan berlaku. Jadi kamu ni wahai Amirul Mukminin, orang yang kita anggap orang nombor 2 mengikut ahli sunnah wal jamaah selepas Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Umar bila dengar macam itu, dia kata, wahai Abu Ubaidah, aku mengharapkan jawapannya soalan ini bukan daripada mulut kamu. Semoga kamu tak tanya aku soalan macam ni. Kenapa? Kerana soalan macam itu dalam erti masalah qada dan qada Allah ini satu perkara yang perlu diperhalusi. Sayyidina Umar menjawab, afirru min qada'illah ila qadarih. Aku lari daripada qada Allah kepada qadarnya. Bila Sayyidina Umar jawab aku lari daripada qada Allah kepada qadarnya, maka Sayyidina Umar sebagai orang yang diilhamkan, sebagaimana kata Nabi SAW, kalau ada lagi Nabi selepas aku, maka Umar antaranya. Tapi la Nabi ya ba'di, tak ada lagi Nabi selepas itu. Kata Abdul Rahman bin Auf, ya Amirul Mukminin, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, jika sekiranya berlaku satu negeri itu wabak, maka jangan daripada yang luar masuk ke negeri tersebut, atau daripada negeri tersebut keluar daripada tersebut. Ini yang dipanggil sebagai kuarantin, atau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Al-Hajar As-Sihri. Cerita ini yang diriwayatkan oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah dan lain lagi menggambarkan kepada kita bahawa Sayyidina Umar di situ ada usaha, ada ikhtiar. Bukan masalah isu kita takut kepada ni syirik atau tidak. Wajib takut kepada Allah sebagaimana mukaddimah konsep kita kata itu berbeza. Kita dalam Islam diajar mengambil satu hukum, sunnatullah, sebagaimana kata Allamah Asy-Syaikh Muhammad Mitwalli Sya'rawi banyak dalam tafsirnya. Kita ada sunanul kaum, di mana sunnah-sunnah alam ini, iaitu Allah menjadikan sesuatu itu sebab. Maka sebab itu mesti kita hendaklah mengikutinya.
Tetapi apabila asbab aradiyah atau sebab-sebab bumi sudah tidak ada lagi dan tak boleh lagi, maka di sana kita harapkan satu sebab namanya asbab samawiyah, sebab-sebab langit. Contoh, kita tak ada harapan macam mana hujan nak turun. Kita dah ikhtiar dah, gali air tak ada, pergi mana tak ada. Kita ada Allah. Nabi ajar kepada kita sunnah untuk salat istisqa. Hukum akal kalau macam tu macam mana boleh tolong? Tapi datang daripada langit, Allah yang menjadikan, dan banyak kali berlaku macam tu. Maka sama juga dalam isu seperti ini, bila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga kena memakaikan sebab-sebab tersebut. Dan kita kena faham hukum sebab ini hukum biasa, dan apabila kita telah mengikut, maka akan berlaku namanya hukum musabbib, yakni Allah yang menjadikan sebab. Bila Allah menjadikan sebab, ketika itu perkara-perkara yang luar biasa dengan izin Allah berlaku. Tetapi syaratnya kita ikut perintah Allah dulu, kita patuh perintah Allah dulu. Jadinya seorang yang benar-benar takut kepada Allah, sebagaimana Sayyidina Umar tadi, dia tak masuk, tak cari, dalam bahasa mudah, tak cari penyakit. Sebab itu bila ulama menafsirkan ayat wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Walaupun tafsiran yang paling baik adalah Abu Ayyub Al-Ansari yang menafsirkan dalam Mufassiri mengambil kisah bila dia pergi perang, dia tengok orang mencampakkan diri mereka pergi perang dengan mendedahkan kepada musuh. Maka katanya ayat ini bukan macam tu, walaupun maksudnya supaya dijaga daripada itu, tapi orang yang kedeku, orang yang bakhil daripada untuk infak fi sabilillah. Tetapi kaedah menyebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab yang khusus. Khalasahnya daripada kisah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab itu, maknanya Sayyidina Umar takut pada Allah. Maknanya Sayyidina Umar mengambil sebab. Maknanya Sayyidina Umar, walaupun kita tengok macam itu, kenapa apabila ijtihad Sayyidina Umar pada awalnya daripada itu berbetulan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf, menyatakan bila berlaku di satu tempat itu tahun, maka jangan kamu masuk, yakni jangan kamu keluar. Maknanya Nabi memberi satu unsur supaya kita beringat, berusaha, bertawakal, menjaga wiqayah, ataupun yang disebut sebagai al-wiqayatu khairun minal ilaj, iaitu kita menjaga diri kita jauh lebih baik daripada kita merawat selepas terkena penyakit. Jadi khulasahnya, bila ditanya takut kepada ni, dia tidak syirik. Yang menjadi syiriknya apabila kita menyatakan bahawa apa yang kita buat itu semata-mata kerana itu, kita tak lagi rasa apa-apa, kita hanya berkiblatkan kepada selain daripada Allah. Tapi kalau kita mengikut apa yang Nabi ajar, apa yang Sayyidina Umar ajar kepada kita untuk mengambil sebab-sebabnya, maka itulah cara yang sebenar yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas